Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustazah nak mengajar sambungan tajuk minggu lepas, iaitu penggunaan haza, hazihi dan juga cara nak buat ayat dalam bahasa Arab. Okey, cara nak buat ayat ayat yang ringkas dalam bahasa Arab. Okey, anak semua boleh ambil buku Lughatul Quran. Okey. Kemudian kalau dah ada, boleh buka muka surat. Okey, boleh buka muka surat 2. Okey, hari ini tajuknya ialah Aqra. Bermaksud bacalah. Okey, kita boleh nampak kat sini. Kita nak baca ayat ataupun binaan ayat dalam bahasa Arab lah. Okey, dan penggunaan haza dan hazihi. Okey. Jadi, sebelum tu Ustazah nak ulang semula. Anak-anak ingat tak penggunaan haza? Okey, haza ada dua penggunaannya. Yang mana yang pertama, haza bermaksud ini, yang mana adalah digunakan untuk nama lelaki, iaitu haza Ahmad, haza Muhammad. Okey, seterusnya haza digunakan untuk kata benda yang tidak ada huruf ta marbutah di akhirnya. Contohnya haza baitun. Kita di sini bukan ta marbutah. Jadi kita kena letak haza. Okey. Seterusnya kita ulang. Hazihi. Hazihi digunakan untuk dua benda. Yang pertama, nama perempuan. Hazihi Aisyah. Hazihi Ain di Layla. Untuk menunjukkan ini Aisyah. Untuk menunjukkan tempatnya ataupun menunjukkan dekatlah, ada di situlah, maksud ini. Kalau itu kita gunakan untuk yang jauh kan. Kalau hazihi dan haza kita gunakan untuk benda yang dekat. Seterusnya, kata benda yang ada ta marbutah di akhirnya. Contohnya hazihi sayyarah. Sayyarah bermaksud kereta. Di akhir perkataan kereta, iaitu as-sayyarah, ada huruf ta. Jadi kita kena guna hazihi. Okey, jelas? Hari ini kita nak belajar cara nak buat ayat dalam bahasa Arab secara ringkas. Ikut Ustazah baca. Haza baitun. Haza baitun kabirun. Seterusnya, al-baitu nazifun. Yang bermaksud, semua kena tulis maksud di dalam buku. Ini rumah. Kemudian ini rumah yang besar. Haza baitun. Baitun maksud rumah. Haza baitun kabirun. Ini rumah yang besar. Seterusnya, al-baitu nazifun, yang bermaksud rumah ini bersih. Seterusnya, gambar yang kedua. Mauqifus sayyarah ataupun garaj kereta. Macam mana kita nak buat ayat yang ringkas dalam bahasa Arab? Kita kena guna haza atau hazihi. Ini haza mauqifus sayyarah. Ini garaj kereta. Kemudian perkataan yang kedua. Kemudian apa yang kita nampak dalam gambar ni? Ada kereta di garaj kereta. Jadi bila kita dah tahu garaj kereta, jadi perkataan seterusnya kereta. As-sayyaratu, kereta. Fi bermaksud di.
Mauqif as-sayyarah, garaj. Kereta. Okey. Seterusnya, sayyaratu abi nazifatun. Sayyarah sama saja kereta. Abi, ayah. Saya bersih. Okey, nampak penggunaan nazifatun dan nazifun, sifatnya bersih. Okey, sama je. Okey, kenapa dia nazifun, yang ini nazifatun? Sebab apa? Sebab ta ini merujuk kepada sayyarah. Sayyarah ada huruf ta, jadi sifat dia kenalah ikut ada huruf ta. Okey, kalau macam ni rumah tak ada huruf ta marbutah, jadi sifat dia yang bersih ni tak payahlah kita tambah huruf ta marbutah di akhirnya. Okey, faham? Okey, seterusnya. Hazihi salatud duyuf. Hazihi maksudnya ini. Salatud duyuf, kenapa hazihi atas haza? Sebab apa? Nak merujuk kepada ruang tamu. Ruang tamu ta ini merujuk kepada muannas ataupun perempuan. Jadi kita kena rujuk kepada hazihi. Ada huruf ta, bila ada huruf ta kena guna hazihi. Ini ruang tamu. Okey? Bila tengok gambar, ini ruang tamu. Okey, siapa yang duduk kat ruang tamu ni? Mestilah tetamu. Okey, jadi ad-duyuf tamu. Jadi kat sini pun samalah, ad-duyuf tetamu. Awak dah tahu perkataan di tadi, fi tu bermaksud di. Jadi buat lagi. Tetamu di ruang tamu. Sambung ayat seterusnya. Salatud duyufi nazifatun. Okey, sama tadi. Ruang tamu nazifatun. Oh, nampak apa sifatnya kat sini? Bersih. Okey, bersih. Okey, seterusnya. Hazihi salatut ta'am. Hazihi ini ruang makan. Okey. Al-maktabu fi salati ta'am. Ada apa kat ruang makan ni? Gambar ni. Meja. Meja. Fi. Fi masih guna perkataan yang sama. Di salati ta'am. Ruang makan. Meja di ruang makan. Salatut ta'ami nazifatun. Ruang makan bersih. Sama kan? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi, okey, ada beberapa perkataan baru yang awak belajar pada hari ini. Contohnya, nazifun, bersih. Kabirun, besar. Fi, di. Al-maktabu, meja. Okey, ada beberapa perkataan. Kabirun, nazifun, fi dan juga al-maktabu. 4 perkataan. Jadi bila awak dah belajar 4 perkataan yang baru, dengan ini awak dah boleh buat ayat. Okey, caranya macam mana? Kabirun. Apa tadi? Besar. Okey, ini kita keluarkan perkataan baru yang awak belajar pada hari ini. Seterusnya, nazifun.
bersih. Seterusnya, perkataan baru belajar pada hari ini. Fi yang bermaksud di. Seterusnya, perkataan baru yang buat belajar pada hari ini. Al-maktabu. Yang bermaksud meja. Okey. Jadinya dengan perkataan yang baru ni awak dah boleh buat ayat. Contohnya, saya bagi gambar bilik air al-hammam. Okey, saya bagi gambar bilik air. Contohnya, saya bagi perkataan hammamu. Hammamu yang bermaksud bilik air. Okey, jadi ayat yang pertama awak boleh buat mudah saja. Gunakan haza atau hazihi. Nak buat ayat dalam bahasa Arab kan? Jadi nak guna haza ke hazihi? Cuba tengok. Hammamu ni tak ada huruf ta. Jadi kita kena guna haza. Hammamu yang bermaksud ini bilik air. Okay. Ayat yang kedua boleh buat. Okay, awak tahu perkataan terbaru pada hari ini besar. Jadi boleh buat al-hammamu bilik air kabirun. Bilik air besar. Maaf saya besar. Okay, seterusnya yang ketiga awak boleh buat ayat al-hammamu. Awak tahu perkataan nazifun bersih. Okay, buat ayat. Al-hammamu nazifun yang bermaksud bilik air bersih. Awak dah boleh buat ayat dalam bahasa Arab dah. Haza hammamu. Al-hammamu kabirun. Al-hammamu nazifun. Yang bermaksud ini bilik air. Bilik air itu bersih. Maafkan saya, bilik air ini bersih. Bilik air ini besar. Bilik air ini bersih. Mudah kan kita nak buat ayat dalam bahasa Arab? Okey, itu sahaja yang Ustazah nak ajar pada hari ini. Okey, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung muka surat yang ketiga. Okey? Ustazah harap anak-anak dapat fahamlah apa yang Ustazah cuba sampaikan. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.